Okey, jadi sukarlah ya. Ni best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin bicara ataupun berbincang mengenai pukau. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pukau? Okey, dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, pukau bermaksud menyihir seseorang ataupun mengawal seseorang menggunakan sihir. Okey, dan pukau dalam definisi lain seperti memikat. Okey, dan bagi saya pukau ni adalah ia mengawal seseorang, mengawal diri seseorang dengan menggunakan sihir. Okey, pukau dia tidak sama dengan hipnosis. Okey, hipnosis ni dia mengawal minda orang tapi untuk menghiburkan orang. Hipnosis. Tapi pukau ni dia mengawal seorang untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tak ada pukau untuk baik. Ya, pukau untuk jahat ada. Okey. Jadi saya ingin ceritakan beberapa cerita tentang pukau. Okey. Satu hari ketika saya pulang dari kursus, ketika itu saya di airport lah mau balik ke tempat saya, daerah Tawau. Jadi saya bertemu dengan seorang kakak lah. Okey. Kemudian dia menceritakan kepada saya, bilangnya, Alip, dia cakap, kau ada dengar cerita kah? Okey, Bandar Tawau banyak kedai yang kena pukau oleh seorang makcik. Dia pergi ke kedai, dia pukau pekerja-pekerja dan minta duit pekerja, dan pekerja tersebut bagi. Jadi banyaklah kedai-kedai Tawau menjadi mangsa. Makcik tu ceritalah. Okey, saya pun terkejut jugalah benda tu berlaku. Macam mana benda pada zaman sekarang ni, zaman moden ni, tapi masih ada yang berlaku. Okey, jadi habislah beberapa buah kedai, dia telah pukau dan ambil duit kedai-kedai tersebut. Dan yang bahayanya, yang memukau orang-orang untuk membagi duit ni adalah perempuan. Okey, saya tanyalah macam mana cara dia memukau. Dia cakap dia pergi kedai, dia bagi tahu matanya macam ada sakit. Okey, dia suruh dia pergi masuk kedai itu dan tunjukkan mata dia. Cuba tengok mata akak ni, macam ada sesuatu lah. Dan bila orang tu tengok mata kakak tu, dia hanya petik jari, orang tersebut dipukau. Dan dia cakap dia minta duit. Dan pihak polis paling sukar untuk menangani ataupun menangkap jenayah pukau ini. Sebab kebanyakan pukau, kejadian pukau ni dia yang serahkan duit tu kepada orang yang memukau. Jadi ia bukan jenayah. Lain lah kalau macam merompak kau ugut, minta duit, pistol, parang kan. Tapi kalau mau pukau, kau yang bagi duit. Jadi kalau ada rakaman CCTV pun, dorang tidak boleh salahkan orang yang memukau sebab duit tu yang kau yang bagi tanpa paksa. Tapi dikawal oleh orang yang memukau. Jadi heboh. Okey. Jadi kakak tu cerita juga dengan saya, boleh cakap ini tidak boleh jadilah sebab kakak pun ada salon. Dia cakap dia ada salon di bandar. Jadi dia cakap dia terpaksa memagar kedainya. Saya pun terkejutlah. Kakak pagar guna apa? Saya cakap kan. Guna dawai kot kah? Dia cakap tidak, saya panggil bomo lah. Bomo untuk membaca dia punya kedai agar tidak boleh ditembusi oleh pemukau. Dia cakap kalau guna bomo ni, ini sudah satu benda syirik dan kurafat. Sebab apa-apa pun kita kena berserah kepada Allah. Okey? Saya nasihatkanlah kakak tu, kak, jangan guna bomo, kak. Lebih baik kita gunakan ustaz kah, untuk mendoakan agar kedai kakak tersebut tidak dicerobohi oleh pemukau. Dia cakap, mana boleh, kakak tu cakap. Kedai-kedai lain pun guna bomo. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 5. Ini membahayakan juga sebenarnya. Kadang-kadang bomo ni,
bomo ni, durang ada pendamping sendiri ataupun jin, ataupun saka. Kadang-kadang bomo ni dia menggunakan pendamping mereka untuk menjaga kedai yang diupah. Jadi dia bukanlah sebenarnya pendinding yang sebenar, tapi dia pendinding menggunakan jin. Kalau kebetulan jinnya kuat, maka dia boleh lawanlah orang yang cuba memukau. Tapi kalau jinnya tidak kuat, lagi memakan diri dan membahayakan kedainya tersebut. Sebab bukan saya cakap, Nabi cakap, apabila kamu mendatangi bomo, solatmu tidak akan diterima 40 hari. Jadi, dan ada satu hadis lagi seperti saya cakap sebelum ini, apabila kamu mendatangi bomo, maka kamu akan ke neraka. Bukan saya yang cakap, Nabi yang cakap, Jadi kalau mau panggil pun orang untuk menjaga kedai kah, doakan kedai kah, panggillah ustaz yang sebenar, bukan bomo lah. Tapi apa boleh buat, saya hanya bagi nasihat kepada kakak itu saja. Cuma kejadian pukau memang berlaku, dan memang agak membingungkan kalau benda ini berlaku. Dan ada kes juga, ini yang berlaku kepada keluarga saya sendiri. Macam dia tahu orang tu banyak bawa duit. Kebetulan keluarga saya tu dia bawa banyak duit macam bantuan daripada persekolahan untuk diberikan kepada murid-murid. Dan bantuan tu memang cash, dapat duit cash lebih puluh ribu. Dan sekolah ke keluarga saya tu agak di pedalaman lah. Dan duit cash tu dia bawa lah, keluarga saya tu letak dalam beg. Tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenali datang sambil membawa riset Toto nomor ekor, padi. Dia datanglah kepada keluarga saya, dia cakap, bang, dia cakap, saya ada nomor ekor bang, tapi tidak dapat cashkan nomor ini. Bang, cuba tengok nomor ni bang. Nasib baiklah, keluarga saya tu dia macam tersedar. Dia cakap ada macam seperti sesuatu yang berlaku dengan dia. Macam dia seolah-olah macam mula tidak dapat mengawal dirinya. Sebab dia risau, dia bawa duit. Dan bila dia nampak orang tu yang bawa nombor tu, dia terus no. Dia tidak pandang muka lelaki tersebut. No. Go. Sana. Bang, tolong dia cakap. Tapi nasib baik dia berjaya halang. Dan dia terfikir, dia macam seolah-olah macam hilang kawalan, tapi nasib baik dia sempat bertindak cepat untuk menolak. Untuk pengetahuan kamu, saya ini seorang magician. Magician ahli silap mata. Saya pernah buat persembahan seperti yang saya ceritakan sebelum ni. Dan saya pernah belajar hipnosis. Hipnosis ni lebih kurang dengan pukau. Cuma hipnosis ni dia digunakan untuk hiburan. Namun berdasarkan kajian saya, hipnosis ni dia ada kaitan sedikit dengan pukau. Cuma pukau ni dia digunakan untuk perkara jahat. Saya pernah cuba, buat satu persembahan pukau, tapi ini untuk hiburan dan ini untuk. Dan saya telah melakukan hipnosis kepada seorang perempuan. Saya buatlah ada beberapa sedikit macam mentera lah, mentera, dan saya kawal wanita tersebut dan saya berjaya ambil jam dia. Dan apabila dia sedar, dia tidak mengetahui ataupun dia tidak sedar yang dia telah memberi jamnya kepada saya. Dan saya cakap saya hadiahkan dia jam, dan bila saya tunjukkan jamnya, dia terkejut macam mana jam tersebut boleh ada dengan saya, sedangkan dia yang memberi jam tersebut. Dan dia terkejut. Dan apabila ketika itu saya rakam, jadi saya tunjukkan semula rakaman, dan dia pun heran macam mana dia boleh beri jamnya kepada saya. Itu diantara kata orang asas lah dalam pukau. Dan ada beberapa lagi aksi yang saya buat. Saya ambil dompet orang dan benda tersebut memang jadi. Benda ni memang boleh belajar. Memang boleh belajar dan boleh digunakan untuk perkara yang jahat. Jadi kena hati-hatilah. Nanti saya akan bagi solusinya macam mana untuk mengelak pukau ni.
Dan ada juga pukau. Okey, pukau kalau anda pernah nampak cerita P. Ramlee, Sudin dia ada merompak. Okey, dalam cerita Nujum Pak Belalang dia ada merompak istana. Okey, dia ambil pasir, dia cakap Marang Prabu Puden parang eper. hembus dan satu istana tertidur dan dia pun ambil rantai apa semua kan. Itu pun di antara pukau, dan dalam cerita tersebut mereka mencuri begitu. Tapi benda tersebut memang benar-benar berlaku. Okey, kebetulan ada kenalan saya. Okey, kenalan saya dia tengah tengok TV. Okey, dia tengah tengok TV. Tiba-tiba dia tertidur. Dan bila dia bangun, tangannya sudah berikat dan parang sudah di leher. Bukan dia saja tapi satu keluarga. Dan dia heran macam mana mereka boleh tertidur satu keluarga sedangkan mereka berada di bilik TV. Kira macam di ruang tamu lah, sedang menonton TV. Tapi satu keluarga diikat. Dan diorang cakap semua mereka tertidur. Dan habislah rumah mereka dirompak. Dan perompak tersebut, sebelum mereka meninggalkan rumah yang dirompak, mereka akan berak di depan pintu. Berak, tai. Dan itu sebahagian daripada ritual pukau mereka. Selepas mereka merompak, memukau tuan rumah tersebut, mereka akan berak di rumah tersebut sebagai ritual untuk menguatkan orang punya kuasa. Dan mereka akan pergi ke rumah lain dan buat perkara yang sama. Jadi guys, memang bahaya pukau ni guys. Bahaya. Kalau kita tidak tahu cara untuk menanganinya, memang silap hari bulan kita pun boleh kena. Sukarlah ya. Ni best. Ada orang ketuk pintu saya. Ketuk. Okay guys, tadi ada orang ketuk pintu saya. Okay, dan saya pun berdebar lah. Konon-konon mau rakam. Rupanya tahu apa guys? Kucing. Kucing ni memang dia pandai mengetuk pintu ke apa. Okay, jadi guys, kita sambung semula tentang pukau. Dan saya pernah try dengan saya punya sepupu sendiri. Okay, saya guna hipnosis ni. Okey, hipnosis, saya cuba mengawal minda dia. Dan saya berjaya mengawal minda dia dan dia tidak sedar. Dan saya cuba tanyalah mengenai cerita-cerita di sebalik yang saya tidak tahu. Dan yang hebat, okey, hipnosis ni dia boleh menceritakan apa yang benda yang tidak pernah dia ceritakan, dan semua rahsia dia terbongkarlah hanya menggunakan hipnosis. Okey. Jadi kalau buat menggunakan perkara yang jahat, dia dipanggil pukau lah. Dan saya berjaya bongkar semua rahsia-rahsia yang tidak pernah diceritakannya, dia telah ceritakan. Okey. Dan saya juga pernah menggunakan hipnosis untuk mengawal seorang agar dia nampak seperti artis yang dia minat. Okey, saya mengawal seorang hingga dia boleh menjadi katak, dia boleh menjadi itik. Okey. Jadi tapi itu untuk persembahan lah. Bila untuk persembahan itu dipanggil hipnosis. Tapi kalau dibuat benda tu boleh dibuat untuk perkara jahat, dan itu dipanggil sebagai pukau.
Okey guys, jadi adakah diri anda ataupun diri kita ni berpotensi untuk dipukau? Jawapan saya, ya. Semua orang boleh dipukau. Okey, boleh dihipnosis. Tapi dengan satu syarat, iaitu atas kerelaan diri sendiri. Macam mana atas kerelaan? Seperti cerita saya tadi yang seperti berlaku dengan keluarga saya. Mereka akan gunakan modus operandi, modus operasi. Okey, mereka akan menggunakan suatu benda, bahan. Okey, mereka akan tunjukkan kepada mangsa dan mangsa akan lihat. Jadi apabila mangsa lihat benda yang dia pegang, bermaksud mangsa rela untuk dipukau. Contoh seperti yang saya bagi, dia bagi resit nombor ekor. Dia kata, bang tengok resit ni bang. Tengok. Bila kita tengok, maksudnya kita setuju untuk dipukau. Dan bila dia tepuk ataupun dia petik, maka kau akan dipukau. Begitu juga yang saya sebutkan, yang kakak tadi dia cakap, ada perempuan dia cakap, tengok mata. Dan orang tersebut, okey, mangsa tersebut menengok mata pemukau. Dan sekali lagi pemukau hanya tepuk tangan dan petik jari, loss, kau akan dipukau. Jadi, okey, saranan saya, sekiranya ada orang yang anda tidak kenali, okey, orang yang tidak kenali, kemudian dia menunjukkan sesuatu seperti riset kah, mata kah, apa atau benda cincin kah, dia cakap tengok cincin saya, tengok jari saya, tengok tangan saya, terus elak, jangan pandang matanya dan tolak. No, tolak. Okey, sebab sekiranya anda berjumpa dengan perkara tersebut, kemungkinan orang tersebut menggunakan pukau. Mungkin anda cakap, saya boleh elak. Satu hari nanti tidak mustahil anda boleh kena. Kalau bukan anda kena, keluarga anda kena. Jadi salah satu caranya, jangan bercakap dengan orang yang anda tidak kenali, dengan orang yang asing. Elak. Dia cakap, tengok tangan saya, tengok mata saya. Itu diantara cara-cara untuk memukau. Okey. Dengan cara tersebut, mereka dapat mengawal kau. Dan bila mereka mengawal kau, mereka boleh arahkan kau untuk keluarkan duit di ATM kau. Kau yang keluarkan duit, masuk kad, keluar duit, dan kau bagi dengan dia. Dan kau pun heran, kenapa akan bagi? Kenapa saya bagi dengan dia ni? Kenapa? Dan kau akan sedar, duit kau sudah habis. Benda ni banyak berlaku. Jadi pertama, jangan hirau orang asing. Walaupun niat kita kadang-kadang ingin menolong orang, tapi tidak semua orang yang berniat minta tolong. Kadang-kadang mereka ingin buat jahat. Okey? Jadi jangan layan orang asing ataupun melihat benda. Kedua, jangan melihat benda yang dia pegang ataupun dia suruh lihat. Jangan. Okey? Kemungkinan orang tersebut menggunakan pukau. Okey, ketiga, sebelum keluar rumah, anda kena baca doa lah. Okey, baca doa. Di antara doa yang disarankan oleh Nabi, iaitu Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa yang Nabi ajar. Kalau susah pun baca bismillah saja. Okey. Boleh juga baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Banyak doa-doa Nabi, paling kurang pun baca bismillah dengan nama Allah. Insya-Allah kau tidak akan dipukau ketika di luar rumah. Anda boleh baca 3 qul, ayat kursi, okey, sebelum keluar rumah. Ya. Memang anda rasa mana boleh saya kena. Jangan ego guys. Benda ni boleh kena kepada sesiapa saja. Okey? Cuma mungkin anda belum kena. Kalau anda kena, anda akan menyesal. Yang bahayanya kita takut orang menyalahgunakan pukau ni untuk merosakkan seseorang. Contohnya lelaki dia pukau perempuan dan dia mengambil kesempatan terhadap perempuan tersebut. Perempuan tersebut apabila dipukau dengan relanya dia menyerahkan dirinya dan kehormatannya tergadai. Jadi amat bahaya pukau. Jadi guys, setakat itu saja cerita saya mengenai pukau. Memang perkara ni anda rasa macam yang boleh berlaku kan, benda ni berlaku kan? Berlaku guys. Sebab saya pernah belajar benda ni. Saya belajar lah. Saya pernah kaji benda ni. Dan benda ini memang boleh berlaku. Dan janganlah terjebak dengan benda ni. Memang anda nampak seperti anda berkuasa. Oh, saya boleh memukau orang. Tapi ingat, ya, Allah itu maha melihat. Kalau anda buat perkara yang tidak baik, memang mungkin anda lepas di dunia, tapi tidak di akhirat.
Dan kalau boleh carilah sumber rezeki yang halal. InsyaAllah ada berkatnya. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Kalau anda minat dengan video-video seram, anda boleh klik di sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya. Jumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku. Assalamualaikum.